Okey, untuk makluman semua. Okey. Kalau kita buat dalam awal nanti yang nak masuk kuliah tak dengar pula. Okey, untuk makluman semua, untuk kelas hari ini saya akan rekod. So bila kita rekod, saya tekankan beberapa perkara yang berkaitan tentang etika ketika kita menjalankan kelas online ataupun belajar dari rumah. Okey, etika yang pertama ialah adab. Okey, adab. Apa maksud adab? Iaitu ketika kita menjalankan kelas, pastikan kita memakai pakaian yang sopan, yang sesuai, dan kita menjaga kita punya tingkah laku. Walaupun kita berjauhan, kita masih menekankan aspek-aspek adab. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kelas sedang menjalankan, iaitu ketika cikgu sedang bercakap atau menjelaskan beberapa perkara, anda dikehendaki untuk menutup semua mikrofon. Maknanya palangkan mikrofon yang warna merah tu, supaya tiada sebarang gangguan suara. Tiada gangguan suara kepada yang sedang bercakap, kecuali cikgu benarkan untuk bertanya. Maka secara bergile-gile kita cakap. Okey, itu yang kedua. So adab cakap. Dan ketika cikgu membuat presentation, semua murid dikehendaki melihat, dan sekiranya ada sebarang soalan, anda boleh melakukan dua cara. Yang pertama, dengan cara bertanya, buka mic. Yang kedua, anda boleh menaik mesej di bahagian chat. Anda perhatikan siapa yang memakai laptop ataupun phone, ada bahagian chatting, chat tu, dan kita boleh type jika ada soalan ataupun permasalahan yang berlaku sepanjang kelas dijalankan. Faham? Okey, sebelum tu cikgu nak tahu respon. Kalau okey, dengar jelas, clear, semua orang angkat tangan, tunjuk good, thumbnail, thumb ke atas. Siapa yang buat video? Okey, maksudnya jelas suara cikgu lah. Sebab kadang-kadang berlaku gema, suara bergema. Okey, good. Okey, untuk makluman semua, saya Cikgu Roslaida tahun ni akan mula mengajar matematik tahun 3. So kelas saya adalah kelas 3 nilam. Manakala kelas Cikgu Mazlan kelas apa Cikgu Mazlan? Cikgu Mazlan ni 3 dan 5. Cikgu Mazlan akan mengajar 3 dan 5. Mana Cikgu Fadli akan mengajar 3 Zamrud dan 3 Mutiara. Sebelum kita mula, cikgu nak beritahu, cikgu nak minta izin semua bahawa kelas yang cikgu buat, cikgu record screen ya. Cikgu record screen bermaksud kena cikgu segala apa yang kita bincangkan pada hari ini akan direkod. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam 2021. Okey, walaupun sepatutnya kelas kita telah pun bermula, iaitu pada tarikh hari ini 20 bulan Januari, sepatutnya kita semua kena hadir ke sekolah. Tapi memandangkan wabak pandemik COVID-19 ini masih menular, menyebabkan kita berada di dalam PKP di Pulau Pinang, maka kelas tak dapat jalankan secara bersemuka. Kita terpaksa menggunakan alternatif yang lain, iaitu kita belajar dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, kita menggunakan apa-apa teknologi yang boleh untuk kita mempelajari, walaupun tidak bersemuka, tapi kita bersemuka secara maya. Okey, untuk hari ini, hari yang pertama, kita lebih kepada sesi ta'aruf ataupun pengenalan, kerana mungkin anda masih belum kenal lagi guru-guru yang mengajar kelas masing-masing. Okey, guru-guru yang mengajar kelas masing-masing. Seperti mana yang saya maklumkan yang mula-mula tadi, terdapat 4 kelas, iaitu 3 Nilam, 3 Zamrud, 3 Mutiara dan 3 Delima.
dan terdapat 3 orang guru yang mengajar matematik tahun 3. Diketuai oleh dengan Cikgu Mazlan, Tuan Haji Mazlan, yang mengajar 3D5 je kan. Dan saya, Cikgu Ros Faizal, mengajar 3 Nilam, manakala Cikgu Fazli mengajar 2 kelas, iaitu 3 Zamrud dan 3 Mutiara. Okey. So hari ini saya buka dulu kepada Cikgu Mazlan untuk memberi kata-kata pengenalan lah, utamanya kepada murid-murid supaya termotivasi untuk belajar balik setelah lama bercuti. Okay, kita nak dengar dulu apa kata Cikgu Mazlan supaya murid lain boleh dengar, sebagai cakap permulaan lah. Okay, saya jemput dulu Cikgu Mazlan. Cikgu Mazlan, boleh beri fatah dulu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ros Faizal. Apa khabar anak-anak murid Cikgu? Kalau dengar suara Cikgu, angkat tangan. Kalau dengar suara Cikgu, angkat tangan. Tunjuk. Baik. Okey, semua angkat tangan. Terima kasih. Okey, pengajaran PDPC, PDPR yang kita buat pada hari ini sebagai pengenalan sahaja. Tetapi kami tahu ramai lagi anak-anak murid yang berada di rumah yang tak dapat buku teks, tapi Cikgu Ros Faizal dah bagi link untuk menggunakan buku teks, ya, buku teks matematik yang ini untuk darjah 3, ya. Untuk darjah 3 boleh tengok buku teks ni, dan seperti Cikgu Mazlan pegang ni, kita akan mengajar PDPR berdasarkan buku teks, ya, buku teks. Jadi kalau siapa yang belum dapat buku teks tu, bolehlah buka link yang Cikgu Ros Faizal hantar dalam grup PIBK tahun 3 yang di atas tu, buka, boleh tengok di sana. Kita akan ikut sukatan berdasarkan buku teks inilah, insya-Allah, ya. Bagi tapi pada hari ini kami lebih ada pengenalan supaya anak murid semua bersedia, walaupun kita tak dapat bersemuka di sekolah, tetapi kita dapat bersemuka secara pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di rumah, ya. Seperti sekarang kita akan buat pada setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu kita akan buat macam inilah, ya. InsyaAllah semoga kita dapat kerjasama daripada semua anak-anak murid, walaupun kita berada di rumah, pelajaran kita teruskan seperti biasa, insyaAllah. Jadi kita buat macam ini, jika murid-murid menghadapi masalah, murid-murid boleh terus bertanya, ya. Bila kita buka ruang nanti bertanya, ya. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, Cikgu Ros Faizal ada dan Cikgu Fazli pun ada, insyaAllah. Terima kasih. Balik pada Cikgu Ros Faizal. Okay, terima kasih Cikgu Mazlan. Okay, seperti mana yang Cikgu Mazlan cakap tadi, hari ini adalah sesi pengenalan. Tapi walaupun pengenalan, sebentar lagi saya akan bawa bersama anda semua, kita nak menelusuri buku teks kita. Untuk makluman semua, buku teks ada di sekolah. Buku teks dah ada di sekolah bersama Cikgu Fazli, tetapi tak dapat diberikan lagi sebab awak masih belum memulangkan buku teks masa tahun 2 lagi. Betul? Semua orang tak pulangkan lagi buku teks masa tahun 2. So, proses pemulangan buku teks dan pengambilan buku teks akan diberitahu kelak. Kita tunggu saja. Tapi sekarang tenang. Walaupun tiada buku teks, jangan risau. Untuk matematik tahun 3, saya selitkan nanti buku teks secara maya. Okey. Lagi saya akan buat present screen. Mari kita sama-sama tengok buku teks matematik tahun 3. Ada 2 jilid, iaitu jilid 1 dan jilid 2. Kita pergi dahulu jilid 1. Okey, jilid 1. Okey, semua orang boleh tengok kat skrin. Okay, kalau ada kat skrin, angkat tangan sebab saya tak nampak dekat skrin saya di komputer saya. Ada? Okey, matematik tahun 3 jilid 1. Nampak? Ada, semua ada. Ada je kan? Ada. Okey. Alright. Sekolah kebangsaan. Okey, saya ada 2 version. Saya ada 2 versi. Yang pertama versi DLP ataupun duolingual, dua bahasa. Yang English pun ada, yang bahasa Melayu pun ada. Tapi kita ambil yang SK, sekolah kebangsaan, yang bahasa Melayu lah. Okey.
Untuk matematik tahun 3 jilid 1, kalau kita tengok, kita baca, inilah buku teks awak lah. Semua buku teks ni awak saya buat dalam format Adobe Reader ni. Siapa yang download dalam link yang saya beri, awak boleh buka di rumah. Boleh buka di rumah menggunakan komputer ataupun menggunakan handphone. Okey, mari kita lihat. Mula-mula kita pergi ke kandungan pelajaran. Apa yang awak akan pelajari semasa tahun 3? Semasa tahun 3. Kalau kita tengok kandungan yang pertama, okay, kita tengok pendalaman nombor hingga 10,000. Nombor hingga 10,000. Maksudnya ada 4 digit kosong di sifar situ. Yang pertama, kenal dan tulis nombor. Kenal dan tulis nombor. Kita akan mengenal nombor-nombor dalam lingkungan antara sifar hingga 10,000, dan kita akan, selepas kenal, kita akan tulis balik nombor tersebut. Nombor yang terletak di antara sifar sehinggalah 10,000. Dan 10,000 adalah yang nombor yang terakhir ialah 9,999. Okey. Okey, ini adalah mengenal dan menulis nombor. Selepas kita dah kenal tulis nombor, kita akan buat latihan cabang minda dan kita akan teroka nombor. Apa itu teroka nombor? Teroka nombor ni explore. In English kita panggil exploring. Kita nak menerokai, kita nak cuba selami lagi nombor tersebut. Teroka nombor ni macam-macam lah. Nombor tu jenis macam mana, bagaimana kita nak menggunakan operasi nombor. Sekarang kita akan pergi ke banding nombor. Selalu sekali ni saya tunjuk dalam buku teks. Kalau awak ada buku teks kat tangan boleh tengok, tapi saya akan tunjuk. Saya baca dulu. Banding nombor, projek ria, saya baca sekali harum dulu. Susun dan bilang nombor, projek ria balik, anggar, lebih atau kurang, bundar nombor, cabar minda, pola nombor, dan akhir sekali selesaikan masalah. Okey. Dan di akhir dengan relax minda. Okey, kalau awak perhatikan apa yang awak pelajari dalam topik yang pertama, iaitu nombor hingga 10 ini, awak akan mempelajari nombor di antara sifar sehingga 10,000. Topik yang kedua nanti, bila awak dah mahir mengenal nombor, awak akan pergi ke operasi. Apa dia operasi? Operasi nombor termasuk tambah, tolak, darab, bahagi. Kita tambah, kalau kita baca dia punya yang lain, tambah lagi, tambah 3 nombor, tolak lagi, tolak berturut-turut, tambah tolak, semua ni. Sehinggalah kita mengenal unknown number ataupun anu. Okey, ini topik yang kedua. Selepas kita belajar tambah, tolak, pergi darab pula. Darab, kemudian pergi bahagi. Dan mahir, tambah, tolak, darab, bahagi, kita akan selesaikan masalah. Tapi masih berkisar nombor di antara sifar sehingga 10,000. Okey? Ini topik yang kedua. Topik yang ketiga yang awak akan pelajari nanti, pecahan perpuluhan peratus. Pecahan perpuluhan peratus. Apa dia ni? Setelah kita mahir nombor, kita tahu bagaimana cara untuk membuat operasi dalam nombor. Kita akan mempelajari suatu nombor tu apabila ia nilainya lebih kecil daripada sifar. Ataupun nombor tu boleh dibahagikan, dipecah-pecahkan. Lepas itu akan datangnya perkataan pecahan, datangnya perkataan perpuluhan, dan datangnya peratus. Semua ni kita akan belajar dalam unit 3 nantilah. Jom kita tengok hari ni. Okey. Mungkin Cikgu Mazlan nak terangkan sikit lagi berdasarkan buku teks. Kalau tengok sini, terdapat situasi seorang murid dia dibaca. Kilang ini dibina sejak tahun 2006. 2006. Kalau awak tengok dekat paparan di buku teks awak tu, ada 2. Satu ditulis dalam perkataan 2006. Satu lagi ditulis dalam bentuk digit, angka. Betul? Betul? So, apa maksud 2006 ini?
diterjemahkan dalam bentuk angka atau digit. Nombor ditulis 2 sifar 6. 2 sifar 6. So murid ni, dia tahu apa nama murid ni, dia kenal tak nombor tu. Dia tengok nombor dalam bentuk digit, dia sebut dalam bentuk perkataan. Dan anda kata disuruh menulis, dia boleh menulis 2006 ini dalam bentuk perkataan, itu 2006. Ini yang panggil mengenal nombor ni. Dia kenal nombor dalam bentuk perkataan dan juga boleh menyebut nombor dalam bentuk digit kepada perkataan. Okey, kemudian kita tengok apa lah yang dikatakan oleh cikgu. Hari ini kilang kami mengeluarkan 2,780 paket coklat susu. Nampak tak? Okey, hari ini kilang kami mengeluarkan 2,780 paket coklat susu. Okey. Hari ini Sama baca tu. Hari ini kilang kami mengeluarkan 2,780 paket coklat susu. Betul. Terima kasih siapa yang baca tadi. Yang cuk mic balik. Okey, masuk sini. Okey, awak tengok di sini. Ada 3 nombor. Nombor yang atas ni antara 3 nombor yang manakah yang menepati ciri nombor yang disebut oleh cikgu tersebut? Nombor yang ini, nombor yang ini, ataupun nombor yang di bawah sekali? Nombor atas. Nombor yang atas. Kita tak nampak mouse kan? Mouse yang saya buat ni, kita tahu. Okey, jumlah pekerja 105 orang. Okey, jadi apa? Jangan sebut produk hari ini. Okay, siapa nak baca? Produk hari ini. 2,780 paket coklat susu. Okey, bawah tu? Yang bawah tu? 1,130 paket coklat strawberry. Paket coklat. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, maksud dia, kalau awak boleh membaca nombor dalam bentuk digit ini, angka ini, boleh tak boleh awak tulis dalam perkataan nombor tersebut? Boleh tak boleh awak tulis dalam perkataan? So di sini ialah kita, selain pada kita pandai membaca kan, membaca nombor ni kan, kita juga mestilah pandai untuk tulis balik dalam bentuk perkataan. Perkataan contoh yang ni yang ada warna merah ni 2,000, warna biru 780, warna hijau lah kan. Okay, ini adalah contoh dalam buku teks awak, faham? Contoh yang pertama. Okey, tengok contoh yang ni. 1,130. Ditulis dalam bentuk perkataan 1,130. Okey. Yang ni 2,780. Betul? Okey. Okey, ni. Okey, dah selesai dah. Mudah ke susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Siapa kata senang, tunjuk thumb ni, thumb good. Senang. Ada yang tak susah, susah buat macam ni. Kalau senang buat macam ni. Baru muka surat yang pertama senang lah. Okey. Alright, kita pergi ke surat yang seterusnya. Kali ni kita tengok muka surat yang kedua. Kenal dan tulis nombor. Okay, kenal dan tulis nombor. Okay, Cikgu Mazlan tak terang ke? Cikgu Mazlan? Cikgu Mazlan terang? Okey, semua Okay, tengok Cikgu Mazlan terang. Cikgu Rosfaizah, tolong zoom bagi besar. Okay. Zoomkan dia. Zoomkan bagi besar sikit. Murid tak jelas tu. Agak jauh. Boleh lah baca juga. Sekarang dah jelas. Baik, sekarang kita nak kenal
dan tulis nombor. Semua tengok skrin. Baik. Cuba perhatikan yang murid lelaki yang pertama tu, yang pegang kalkulator tu. Nampak tak? Nampak tak nombor dia? Boleh nampak nombor dia? Nombor adalah 3, 5, 500, 3,589. 9. Ya, dia ada 4 digit tu. 3, 5, 8, 9. Macam mana kita nak membaca dia? Cuma sebut 3 tu adalah 3,000. 5 tu adalah 500. 4 itu adalah 80 dan 9. Okay, jelas 3,589. Baik. Untuk pengetahuan semua, untuk kita membaca nombor ini, kita mesti kenal nilai tempat dia. Okay, kita kena kenal nilai tempat dia. Nilai tempat dia yang paling kanan adalah rumah Sa. Okay, rumah Sa. Nombor 9 itu adalah rumah Sa. Ya, nombor 8 itu adalah rumah 10. Nombor 5 itu adalah rumah ratus. 3 itu adalah 3,000. Jadi kita mengenal nilai tempat dia, barulah kita boleh baca 3,589. Jelas ya? Yang pertama jelas? Kalau jelas, angkat tangan, tunjuk tangan cikgu. Tangan, bagus. Angkat tangan, dah faham angkat tangan? Bagus, semua bagus. Baik, tengok yang kedua. Murid lelaki yang kedua itu, dia nombor dia 1, sifar. Ini kita panggil 1,000. Jelas ya. Ini senanglah. 1,000. 1,000 ada 3 sifar. Okay. Baik, seterusnya perempuan, dia pegang dekak tu. Tengok dekak tu, nampak ada pegang dekak tu. Dekak tu ada rumah. Rumah yang paling kanan tu rumah Sa. Dan yang kedua adalah 10. Kemudian yang ketiga adalah 100. Yang terusnya adalah 1,000. Sebab itu nombor dia adalah 4,230. Bilanglah ya. Kita ikut dekat tu, bilangan dekat tu. Dekat tu kita bilang saja. Di rumah Sa adalah sifar. Di rumah 10 adalah 3. Rumah ratus adalah nombor 2. Dan di rumah 1,000 adalah nombor 4. Okay. Seterusnya yang keempat, ini adalah kalau tengok gambar ni, murid ni mungkin murid berbangsa Cina ya. Tengok pakaian dia. Baik. Dia nombor dia adalah 1,013. Baik, yang ini kalau kita baca dia 1,013. 3,000, 1,013. Cikgu akan terang lebih lanjut. Kenapa sifar tu kita tak sebut? Nanti kita akan terang lagi ke depan. Jelasnya? Okey, jelas? Semua tengok tangan kalau faham. Angkat tangan kalau faham. Boleh? Faham, bagus. Okey, jelas. Okay. Faham. Terusnya, okey, zoomkan Rajah tu, Cikgu Ros Faizal. Dah boleh nampak ya? Okey dah. Okey, dia kata arahan dia kata apa? Tampalkan kad angka dengan kad perkataan yang terpadat. Ya, kad angka tu nombor lah. Yang nombor tu adalah kad angka. Dia ada yang kedua tu adalah kad perkataan. Kalau kita ada buat pembelajaran di dalam bilik darjah, di dalam kelas, kita boleh buat aktiviti. Okey, ini adalah pembelajaran yang kita boleh buat bila keadaan bersemuka. Bersemuka artinya kita berada dalam bilik darjah. Tetapi sekarang kita pembelajaran di rumah, kita boleh tengok secara teori sajalah.
Yang nombor di atas itu 8,000 itu nombor 8 sifar. Ini kita panggil kad angka. Okey, yang di bawah itu tulisan itu ini kita panggil kad perkataan. Jadi kalau pembelajaran di dalam bilik darjah secara bersemuka, kita boleh buat aktiviti menyeronokkan ini. Cikgu akan tampalkan kad angka di papan putih, maka kamu akan datang ke depan secara bergilir-gilir. Okey, kita cari mana satu kad perkataan 8,000, pergi tampal di bawah dia. Sebelah kanan itu yang pertama tengok 8,000. Jadi murid lelaki itu dia cari kad perkataan, dia tampal di bawah perkataan 8,000. L-A-L-A, P-A-N pan 8, R-I-B-U-B 1000. 8,000 dia tampal di bawah. Jadi senanglah bagi kamu nak mengenal yang mana satu angka, mana satu kad perkataan. Yang sebelah kanan itu eja 6,502. Ini dipanggil kad perkataan. Kita tampalkan di papan putih kad perkataan itu, maka murid perempuan itu akan datang cari kad angka. Mana satu kad angka? Jadi dia jumpa 6,502. Jadi betul lah 6,502. Okey, sekarang dia di bawah tu ada dua kad perkataan. Yang pertama 9,104, yang kedua 7,031. Sebelah kanan itu ada kad angka. Siapa nak cuba? Buka seorang, buka. Siapa nak cuba? Boleh buka mic seorang. Okey, yang menggunakan Nuraifa ni mak dia kot. Cuba Nuraifa. Yang lain jangan on. Nuraifa cuba. Yang mana satu? Malu saya. Sebut nombor saja, cikgu nak tengok. 9,104. Mana satu kad perkataan 9,104 tu, mana satu kad angka dia? Beritahu nombor dekat cikgu. Yang warna purple. Purple lah, betul ya. Tahniah. Nuraifa nama apa? Nurwida Kalisa. Khalidah Khalisha. Okey, tahniah Khalidah Khalisha. Bagus dia mencuba ya. Jadi kad purple dia betul. 9,104 kalau kita sebut dalam perkataan adalah 9,104. Okey. Yang kedua 7,031 kad perkataan dia. Siapa nak cuba? Faizatul. 21. Siapa yang jawab tu? Beritahu nama cikgu. Kalisa. Kalisha tadi dah jawab dah. Bagi orang lain pula. Orang lain. Saya. Good. Okay. Suhaimi Safiai. Siapa nama Suhaimi? Suhaimi ni Suhaida mak dia ni. Siapa nama? Kenal nama dekat cikgu? Muhammad Zahirul Afiq. Zairul. Okey, Zairul nak cuba. Okey, mana satu nombor? Sebut nombor dekat cikgu. Hijau. Nombor dia apa? Cuba sebut. 7,031. Bagus, pandai. 7,031. Bagus, pandai. Macam ni lah. Okey, Cikgu Ros Faizal ambil alih balik. Okey, bagus. Terima kasih pada semua yang menjawab. Okey, saya harap apa yang Cikgu Mazlan terang tadi semua orang faham lah. Bagaimana kita nak boleh menyebut nombor berdasarkan kad angka. Kat rumah apa awak boleh buat? Awak buat kata yang ada adik ke, ada abang ke, kakak ke. Awak cari kertas kosong ataupun kertas terpakai, cari pen, awak tulis sampai. Itu sebut. Main-main dengan adik-adik. Tahu? Kat rumah awak boleh buat sendiri. Awak boleh buat kad angka awak sendiri. Okey? Okey, teruskan. Kita sambung lagi. Boleh sambung sambung lagi tak? Ataupun dah ngantuk lah semua? Maklumlah lama sangat. Maklum kan duduk kat rumah tidur. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh sambung lagi. Takut dah. Time tidur ke? Okey, nampak? Kita teruskan lagi ya. Kalau boleh
Senang ya. Sekali lagi kita akan awak ada kertas dengan pensel tak? Ada? Siapa yang ada kertas dengan pensel? Saya. Okey, sekali lagi kita buat quiz. Boleh? Awak sediakan kertas dengan pensel. Kita start lagi. Bukan sekarang. Sekali lagi. Kita sambung sikit ke muka surat yang seterusnya. Muka surat 3. Kita tak boleh baca banyak-banyak. Kita baca sikit lah. Okey. Tulis nombor dalam perkataan. Tulis nombor dalam perkataan. Kalau dekat kelas, cikgu boleh tulis kat papan depan, awak boleh tulis kan? Sekarang ni cikgu nak uji kemahiran mendengar awak. Kemahiran mendengar awak dan awak tuliskan nombor dalam bentuk angka. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Sebelum tu awak tengok contoh kat depan dekat buku teks awak tu. Cikgu cakap tulis nombor dalam perkataan 517 sifar. 517 sifar disebut dalam perkataan apa dia? 5,170. Okey. Dan awak tengok gambar yang seterusnya. Kan? Betulkan yang salah. Betulkan yang salah. Tanyalah nak buat soalan. Kenapa antara ketiga-tiga gambar yang awak tengok kat atas tu, yang dipegang oleh ketiga orang murid tu, awak rasa semua betul ke atau ada salah satu yang ada yang salah dalam tu? Cuba tengok. Ada. Okey, ada. Okey, bagus. Siapa yang cakap ada tu? Siapa yang cakap ada tu angkat tangan? Siapa yang cakap ada ni? Okey. Kalau ada, yang mana satu salah? Yang perempuan tu, dia tulis apa? 8. Cikgu zoom lagi. Nanti cikgu zoom lagi. 8. 8,007. Sifar 7. Apalah perempuan sifar ni? Salah. Sepatutnya tulis apa? Sepatutnya tulis apa? Betul lah. Sepatutnya tulis apa jawapan betul. 8. Okey, di sini ada ramai yang confused. Ada yang cakap betul, ada yang cakap salah. Betul lah. Saya Cikgu Mazlan akan terangkan. Kenapa salah? Kenapa Dan 8,000? kenapa ada yang fikir jawapan ni betul? Salah. Berapa orang yang rasa jawapan dia betul? Angkat tangan. Berapa orang yang rasa jawapan dia betul? Angkat tangan. Ada seorang angkat tangan. Okey. Apa yang ditulis oleh murid perempuan ni? Yang bertudung ni? Berapa orang yang rasa jawapan yang ditulis tu betul? Angkat tangan. Okey, seorang angkat tangan. Ada lagi tak? Cikgu tak dapat apa semua sekali ni. Berapa orang yang, okey, 2 orang kan? Berapa orang yang confused, dia tak faham dan tak tahu betul atau salah? Angkat tangan. Dia rasa tak, dia antara dua, betul ke salah? Tak tahu, tak faham. Angkat tangan. Salah. Saya tak tanya salah, saya tak confused. Confused maknanya dia keliru. Betul atau salah? Jangan ikut orang. Saya tak mau ikut orang. Saya nak diri sendiri. Kalau tak faham, salah. Okey. Sekarang kita bagi peluang Cikgu Mazlan terang. Boleh Cikgu Mazlan? Apa jawapan tu betul atau apa jawapan salah? Dengar Cikgu Mazlan cakap apa? Terang. Semua tutup mic. Semua tutup mic dulu. Dengar Cikgu Mazlan nak serang ya. Baik. Tutup mic dulu. Sekarang cikgu nak terangkan kenapa murid perempuan yang pakai bertudung itu dia salah ya. Dia salah. Kenapa? Baik, cikgu terang yang di atas dulu. 4,011. Jadi semasa cikgu terang tadi, cikgu dah kata dah. Semasa kita menulis perkataan, sifar kita tidak sebut. Okey.
Jadi kita berbalik pada cikgu kata tadi, kita kena tahu nilai tempat. Semua perhatikan 4 sifar 1-1. Tak usah perhatikan nombor lain. Okey, tengok yang murid tengah-tengah tu. 4 sifar 1-1. Okey, bila kita tengok nombor itu, kita kena kenal, yang pertama sekali kita kena kenal dulu nilai tempat. Nilai tempat dia apa? Rumah dia. Okey, satu yang belah kanan adalah rumah satu yang kedua itu adalah rumah puluh, sifar itu adalah rumah ratus, 4 itu adalah rumah ribu. Jadi bila kita nak menulis dalam perkataan, jadi ada 2 perkara yang kita tak sebut, yang kita tak eja, ya. Yang pertama sifar kita tak eja, yang kedua rumah kita tak tulis. Ya, yang lain semua kita tulis. Okey, nanti insya-Allah untuk pembelajaran hari ini kita dah buat PDPR macam ni. Cikgu akan buat rakaman video, cikgu akan terang dengan lebih jelas. Cikgu kamu boleh tengok daripada rakaman pembelajaran itu. Cikgu akan hantar insya-Allah petang ini dalam grup PIBK tahun 3. Kamu akan tengok. Cikgu akan terang macam mana kita nak kita nak tukar daripada angka itu 4 sifar 1-1 kepada kita nak tulis dalam perkataan. Sekarang cikgu sila. Bila kita nak mengeja dalam perkataan, kita mula daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Yang pertama nombor 4. Eja 4, EMPAT 4. 4 tu rumah apa? Rumah ribu. RIBU, ribu. Jadi kita tulis 4,000. Okey, seterusnya cikgu kata yang kedua adalah sifar. Tolong off mikrofon. Terima kasih. Seterusnya sifar. Sifar itu kita dah kata tadi, kita tak payah eja. Ya, tak payah tulis nombor sifar. Ya, jadi kita abaikan dia. Seterusnya, okey, 1. 1 tu adalah rumah puluh. Okey, 10. Jadi 10. Jadi 1 tu ada rumah sa pun tak payah tulis. Jadi yang sebelah kanan itu adalah 11. Jadi kita tulis 4,011 macam itu, insyaAllah ya. Seterusnya kita pergi yang murid lelaki belah kiri. Nombor dia adalah 9325. Seperti biasa cikgu kata tadi, kita kena tulis dulu 5 tu rumah sa, 2 tu rumah puluh, 3 tu rumah ratus, 9 itu rumah ribu. Jadi bila kita eja dalam perkataan, okey, 9 SEM BIBLAN LAN 9. Jadi 9 itu rumah apa? Rumah ribu. Kita tulis. Baik. Sekarang cikgu ulang balik. Eja macam mana kita nak eja? 9 itu cikgu nak kamu faham macam mana kita nak daripada angka tu kita nak tulis dalam perkataan. Yang ini murid selalu keliru. Okey, cikgu akan terang lebih jelas. Cikgu insya-Allah cikgu sekejap lagi cikgu buat rakaman. Cikgu akan sertakan dalam rakaman tu macam mana kita nak tukar dia dalam perkataan. 9 SAM BIBLAN LAN 9. Jadi 9 itu rumah ribu. RIBU ribu. Okey. Kemudian eja 3 TITGA 3. 3 tu rumah apa? Rumah ratus. RATUS ratus. Ya, terusnya 2. Eja 2 DUDU AR 2. Ya, 2 tu rumah apa? Rumah puluh. PUPU LUH puluh. Seterusnya yang kanan sekali adalah 5. LILMA 5. Tapi cikgu dah beritahu tadi, sifar dengan sa kita tak tulis. Rumah sa kita tak tulis, sifar kita tak tulis. Jadi kita tulis dalam perkataan dia 9,325. Okey, yang last sekali 8 sifar 7. Jadi eja dia 8 LLAPAN 8. 8 tu rumah apa? Rumah ribu. RIBU ribu. 8,000. Sifar seterusnya cikgu dah kata tak payah tulis. Jadi tak payah tulis. Sifar lagi yang seterusnya belah kanan tak payah tulis juga. Jadi 7. Sepatutnya yang betul dia adalah 8,007.
Jadi dia eja sifar, S-I-C-F-A-R, far, sifar. Jadi betul ke salah? Salah. Kerana Cikgu Mazlan dah cakap tadi, sifar tak payah tulis, rumah sa pun tak payah tulis. Sebab itulah kita tengok soalan Cikgu Rosfaizal tadi, Cikgu Rosfaizal kata tadi, mana yang salah? Jadi yang salah adalah murid yang memakai baju tudung putih itu 8 sifar 7, maka dia tulis 8,000 sifar 7, salah. Jadi perkataan dia adalah salah. Yang betulnya adalah 8,007. Kerana sifar tak payah tulis, rumah sa pun tak payah tulis. Jelasnya? Jelas semua? Kalau jelas kat tangan. Jelas? Dah faham kat tangan? Terima kasih ya. Pandai. Okey, so Cikgu Rosfazal ambil balik. Okey, terima kasih Cikgu Mazlan atas penerangan tadi. Okey, kita nak habis dah. Lagi 5 minit lagi. Okey, dengar baik-baik. Sebelum Cikgu tutup, Cikgu nak buat sikit jika uji minda lah. Okey, seperti mana Cikgu kata tadi, semua dah ada pensel dengan kertas. Cikgu akan sebutkan nombor. Awak tulis besar-besar dekat atas kertas dan awak tunjuk dekat skrin. Siapa yang paling cepat dan betul. Sebut tulis nombor. Cikgu sebut nombor dalam bentuk perkataan lah. Sebut kan. Awak kena dengar, kemudian mendengar. Apa yang perlu awak buat, awak tulis dalam bentuk nombor, dalam bentuk angka, dalam bentuk digit. Okey? Boleh? Ready? Nombor yang pertama, 3 nombor yang sebut. Nombor yang pertama, ready? Okay. Ready? Semua ready? Okay, siapa yang ada kertas dengan pensel? Okay, nombor yang pertama, ready? 5,225. Saya ulang lagi. 5,225. Okey. Masa berjalan. Siapa dah siap? Tunjuk kertas. Saya nak tengok. Ini ada skrin. Tunjukkan skrin. Macam cikgu. Tunjuk. Sekali lagi. Jangan cakap 2 kali ya. 2 kali je cakap. Alright. Okey. Jawapan yang betul adalah kita tulis digit 5,225. Siapa yang betul? Right. Siapa yang salah? Pangkah. Cikgu. Okey. Alright. Pergi nombor 2. Cikgu. Ya, siapa itu? Apa soalan? Syakira, apa dia? Nur Syakira. Nama dia. Macam mana nak buat? Tulis atas kertas. Macam mana nak buktikan yang salah tu? Yang salah tu kalau salah awak pangkah awak betulkan ni. Sekarang awak jadi cikgu, awak jadi murid. Sendiri. Okey, nombor 2 ready, nombor 2. Dengar. Nombor 2 ready. Nombor 2 ready. Orang makan lah. Okey. Ready. Nombor yang kedua, saya akan sebut 2 kali saja. 9,898. Mula. 9,898. Tanya. Banyakkan ni. Okey. Siap? Okey, good. Tak faham. Tak faham? Apa? Sekarang ni cikgu minta awak tuliskan nombor berdasarkan apa yang cikgu sebut. Dia tanya. Cakap dah. Okey, dapat? 9,828. Okey, good. Okey, lagi. Okey, jawapan yang betul ialah, kita dengar baik. Nombor yang patut awak tulis ialah 9,898. Ada 4 digit je. Kalau betul right, kalau salah pangkah buat betulan. Okey, nombor yang terakhir, yang 3, nombor yang terakhir. Dengar baik. Ready? Okey, nombor yang terakhir 3,010. Saya ulang. 3,010. Okey, ada yang dah siap? Cikgu. Okay, good. Okey. Yang tulis 3,000 tu kan? Kena tulis kosong tak? Tulis dulu nama pun kuis. Mana boleh cikgu bagi jawapan lagi?
Please jangan tunjuk di skrin je. Tunjuk sini ya, kita tengok ni. Ya. Alright. Cikgu macam ni ya. Okay. Alright, thank you. Satu Yang ni tulis nombor okey. Alright, tak apa. Cikgu tak boleh jawab semua soalan ni. Ramai sangat. Kita dengar baik. Jawapan yang paling betul ialah kita tulis digit 3 sifar 1 sifar. Itu jawapan. Ya. Apa aku tak tahu siapa yang tanya ni. 3 sifar 1 sifar. Nak buat perkataan ke nak buat nombor? Tulis nombor digit. Okey, tak apa. Okey, cikgu rasa cikgu stop presenting daripada skrin tadi, Sat. Ya. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Semoga apa yang kita belajar pada awal tadi hingga sekarang itu mengenal nombor dan kita boleh menyebut nombor dan kita boleh menulis nombor di antara sifar sehingga 10,000. Okey, Cikgu Mazlan akan cuba buat satu video penjelasan untuk menulis nombor terutamanya melibatkan digit sifar. Okey, digit sifar. Dan insya-Allah saya juga dalam mungkin tengah hari atau petang ni saya akan berikan satu link dengar baik-baik dalam grup WhatsApp ni PIBK tahun 3, link soalan berdasarkan apa yang telah kita pelajari pagi ni, iaitu awak cuba jawab soalan dalam Google Form. Dalam Google Form tu saya masukkan nama nama saya Cikgu Mazlan, Cikgu Fazli. Awak tolong pilih tik guru kelas yang mengajar matematik awak. Guru yang mengajar matematik awak. Sebab bila awak hantar nanti saya boleh terus tengok markah dan saya terus bagi markah kat Cikgu Mazlan, Cikgu Fazli dan saya sendiri untuk rekod. Faham? Tak payah awak nak screen dah. Ambil gambar markah awak tak perlu. Bila awak hantar awak punya jawapan, saya boleh dapat tahu markah awak berapa. So, saya akan hantar link tu paling lewat petang ni lah. Okay, sila tolong jawab dalam Google Form soalan quiz yang saya akan bagikan berkaitan tentang apa yang kita pelajari pagi ini. Faham? Okay, itu saja. Jika tiada sebarang soalan, saya akan tamatkan kelas kita pada pagi ini. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan Cikgu Mazlan. Minggu depan. Okey. Apa yang kita pelajari hari ini, dengar baik. Satu lagi saya perlu tutup. Saya akan buat compile dalam bentuk video. Dan saya akan masukkan dalam YouTube channel saya. Saya akan masuk. So, awak boleh tengok balik video ini dalam YouTube. Sebab apa saya buat video? Sebab yang hadir pada hari ini lebih kurang 55 orang. Ada lebih separuh lagi yang tak dapat ikut kelas. So kita bagi peluang untuk mereka melihat bersama apa yang kita dah belajar pagi ini. Siapa yang tak dapat ikut kelas pada pagi ini, dia boleh tengok balik video. Okey? So, itu saja pada hari ini. Jumpa lagi. Stay safe. Jaga diri baik-baik. Bye. Lagi. Okay, boleh bye-bye. Boleh kamera. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, berlatihan. Bye-bye.